Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tan Sri yang dipertua, saya mengucapkan terima kasih di atas peluang yang diberikan kepada saya untuk turut sama membahaskan kajian separuh penggal perancangan Malaysia ke-12. Saya ingin memberikan tumpuan kepada noktah yang ke-63 daripada ucapan pembentangan usul berkaitan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Pada noktah yang ke-64, pada noktah yang ke-64, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah berkata, pembangunan sektor kewangan Islam di Malaysia bermula sebagai produk alternatif kepada sistem kewangan konvensional yang tertakluk kepada tatanan perbankan. Pendekatan ini bagaimanapun telah membataskan pencapaian hasrat maqasid syariah kerana penekanan yang diberikan sebatas prinsip penolakan riba tanpa melihat objektif ekonomi Islam yang lebih menyeluruh, termasuk penegakan prinsip keadilan dan penyertaan rakyat yang lebih meluas. Saya berharap bahawa kenyataan ini bukan bertujuan menggambarkan bahawa pengharaman Islam terhadap riba dan sistemnya adalah sebab kepada pencapaian kemajuan ekonomi umat Islam kurang berjaya, atau penekanan Islam dalam menolak riba telah menghalang kejayaan sistem keuangan Islam itu sendiri. Saya berharap ia bukan menggambarkan seolah-olah penolakan riba adalah bercanggah dengan objektif keuangan Islam dari aspek penegakan prinsip keadilan. Apa yang dianggap oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa sebagai membataskan pencapaian hasrat maqasid syariah itu sebenarnya adalah kerana penolakan riba sebagai instrumen ekonomi Islam dalam menghapuskan kemiskinan dan ketidakadilan sosial tersebut telah tidak dilaksanakan dengan secara menyeluruh sebagaimana yang dituntut oleh Islam. Pendekatan untuk tidak menolak sistem riba secara menyeluruh dapat difahami dengan jelas dari ucapan salah seorang tokoh yang mempelopori pseudo ekonomi Islam itu sendiri. Dalam mewujudkan sistem kewangan Islam, kita jangan cuba meruntuhkan sistem kewangan konvensional, sama ada kesemuanya ataupun sedikit demi sedikit. Apa yang kita perlu buat ialah mendirikan sebuah masjid kewangan Islam bersebelahan dengan kuil kewangan konvensional dan cuba menarik perhatian umum daripada kuil tersebut kepada masjid yang kita bina. Inilah falsafah yang kita pegang dalam melaksanakan perbankan Islam di Malaysia. Tanpa penghapusan riba dari sistem ekonomi negara secara menyeluruh dan usaha ke arah itu yang bersungguh-sungguh oleh kerajaan, pendekatan penolakan riba sebagai instrumen ekonomi Islam untuk menghapuskan kemiskinan dan ketidakadilan sosial tidak akan dapat dicapai sepenuhnya. Ia bukan salah sistem ekonomi Islam, tetapi ia adalah kesalahan kerana mengambil pendekatan Islam secara separuh-separuh. Penyelesaian Islam hendaklah diberikan ruang yang seluas-luasnya. Apatah lagi setelah kegagalan pelbagai ideologi dan falsafah ciptaan manusia. Bukannya dihalang atau diubah suai sehingga merosakkan ketulinan ajaran Islam dan menghilangkan keberkesanannya. Tan Sri yang dipertua, penolakan riba adalah prinsip asas di dalam ekonomi Islam. Ia tidak boleh dikesampingkan dalam mana-mana usaha pengislahan masyarakat dan sistem ekonomi. Yang demikian ialah kerana sistem riba adalah suatu bentuk kezaliman dan penindasan terhadap golongan lemah yang memerlukan bantuan. Ia merupakan instrumen golongan pemodal untuk mengaut kekayaan dan memeras golongan miskin dan lemah. Islam datang untuk menghapuskan kezaliman dan penindasan ini serta menegakkan keadilan bagi golongan yang ditindas oleh sistem riba tersebut. Islam mengambil langkah yang tegas dan serius dalam memerangi kezaliman sistem riba. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah
jangan menuntut lagi saki-baki riba yang masih ada pada orang yang berhutang itu, jika benar kamu orang-orang yang beriman. Oleh itu, kalau kamu tidak juga melakukan perintah mengenai larangan riba itu, maka ketahuilah kamu akan adanya peperangan dari Allah dan Rasulnya. Akibatnya kamu tidak menemui selamat. Dan jika kamu bertaubat, maka hak kamu yang sebenarnya ialah pokok asal harta kamu. Dan dengan yang demikian, kamu tidak berlaku zalim kepada sesiapa dan kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa. Sifat amalan riba yang menindas dan zalim telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala secara jelas dan nyata. Justru itu sebarang usaha yang jujur untuk menghapuskan ketidakadilan sosial dan menghapuskan kemiskinan seperti yang dikendaki di dalam pembentangan usul RMK12 ini mestilah secara tegas dan serius berusaha membersihkan sistem ekonomi negara dari cengkaman sistem riba secara menyeluruh. Dalam menghuraikan kejahatan riba yang terdapat di dalam sistem perbankan moden yang secara khusus Sayyid Abul A'la Al-Maududi di dalam bukunya bertajuk Economic System of Islam telah berkata yang bermaksud, tetapi yang sangat disayangkan di sini bahawa perbankan moden menggunakan sistem bunga. Hal ini telah membalikkan semua kebaikan dan keunggulan bank ke dalam suatu kejahatan dan memberi kerugian yang sangat besar bagi masyarakat. Saya ingin menegaskan bahawa pendekatan ekonomi Islam atau pengislahan ekonomi atas nama Islam atau atas nama apapun yang tidak menjadikan matlamatnya untuk menghapuskan secara serius kezaliman dan penindasan di bidang kewangan seperti riba, rasuah dan perjudian adalah pengislahan yang palsu dan berpura-pura. Ia juga tidak akan berdaya untuk memperbaiki taraf hidup umat Islam dengan cara yang tidak merugikan keimanan dan keislaman mereka sebagaimana yang diperintah oleh Allah. Jauh sekali untuk menjadi benteng ekonomi orang-orang Islam yang miskin dan lemah sebagaimana yang menjadi maqasid utama ekonomi Islam itu. Pengislahan ekonomi atas nama Islam namun membelakangkan prinsip penghapusan riba secara serius pada hakikatnya adalah citarasa ekonomi ala Islam menurut kacamata para kapitalis yang dilakukan di dalam ruang lingkup proses dan matlamat ekonomi yang berasaskan prinsip-prinsip sekular. Ia pada hakikatnya adalah merupakan usaha menyelaraskan Islam dengan ideologi kemajuan kapitalistik. Islam tidak menolak usaha-usaha memajukan dan membangunkan negara. Bahkan kita sepakat dalam soal itu. Yang ditolak adalah membiarkan terus kezaliman, salah guna kuasa dan penindasan. Sehubungan itu saya ingin memperingatkan agar jangan ada pula langkah-langkah halus untuk menghalalkan riba atas nama kemajuan dan pembangunan umat Islam di dalam negara ini. Sikap menghalalkan riba ini pernah dilakukan di sebuah negara Timur Tengah dan malangnya disokong oleh sebahagian ahli agama yang disanjung Barat. Di dalam sejarah Barat pula, pendekatan menghapuskan riba sebagai instrumen kemajuan ekonomi pernah diperkenalkan di Eropah oleh gerakan reformasi melalui tafsiran baru Christianity oleh John Calvin. Max Weber, tokoh sosiologi Barat, di dalam kajiannya yang terkenal, Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, menyatakan bahawa pendekatan pentafsiran baru Christianity itu telah memberi sumbangan besar terhadap bermulanya kemajuan ekonomi Barat pada abad ke-16 dan ke-17. Akan tetapi dari aspek yang lain, keinginan mengumpul kemewahan duniawi yang diberikan dorongan sepenuhnya di atas nama agama dan penafsiran agama yang sepenuhnya selari dengan tujuan kebendaan pada kesudahannya telah meletakkan manusia Barat di dalam arus materialisme yang sangat tenat. Max Weber di dalam bukunya dengan nada memberi amaran berkata, di medan pencapaiannya yang tertinggi, yaitu di Amerika Syarikat, pencarian kekayaan telah terlucut dari makna keagamaan dan etika. Ia adalah cenderung untuk dihubungkan dengan kecintaan duniawi sahaja. Tan Sri yang dipertua, mohon sedikit masa lagi. Seminit lagi. Kita tidak boleh membenarkan, terima kasih. Kita tidak boleh membenarkan pendekatan serupa dilakukan agar rakyat dan generasi muda negara ini terlindung dari malapetaka materialisme dan hedonisme yang telah berlaku di Barat. Penyelesaian ekonomi yang dikehendaki oleh Islam bukanlah dari bentuk penyelesaian yang boleh berdamai dengan sebarang bentuk kezaliman dan penindasan untuk bersama-sama membuat keuntungan dan membahaginya secara sama rata. Tidak. Islam tidak menerima bersekutu dengan sebarang kezaliman untuk memberi ruang baginya berjalan, apatah lagi untuk berjalan seiring dengannya. Tuan Tan Sri yang dipertua, alhamdulillah kami di Jasin
mempunyai tidak kurang dari 6 sekolah agama dan belasan madrasah. Dan saya sendiri adalah seorang guru pondok. Justru itu saya amat memahami agensi permintaan Yang Berhormat Kudat yang sebelum ini juga telah memohon agar dibina sekolah agama di Kudat. Saya berharap permintaan beliau kali ini ditunaikan. Namun begitu, di Jasin kami berdepan ketiadaan balai polis yang selaras dengan keperluan pertambahan pesat penduduk di Sungai Rambai. Begitu juga pusat kesihatan yang lengkap dan kondusif. Saya sebagai ahli Parlimen Jasin bermohon agar keperluan rakyat Jasin yang telah saya kemukakan pada persidangan Parlimen yang lalu ini diteruskan semula sebagaimana perancangan asal kerajaan. Tuan Yang di-Pertua, terima kasih. Terima kasih. Sejemput Kelang.